Macam ni pun tak apa. Besar lagi pun tak apa. Beri patir. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kening. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Tuan-tuan muslimin muslimat, malam ni insya-Allah surah Ghafir. Surah Ghafir ataupun surah Mukmin, surah yang ke-40. Ya, tuan-tuan boleh tengok smartphone masing-masing. Buka surah yang ke-40 ya. Ada mushaf yang menggunakan istilah Ghafir. Ya, Ghafir makna Allah yang Maha Pengampun. Ada juga ya yang menggunakan istilah surah Mukmin, dua-dua boleh. Maknanya surah dalam Quran kadang-kadang ada lebih daripada satu nama. Ya, macam suratul Fatihah. Ya, ada yang panggil Ummul Kitab. Ya, ada yang panggil Ummul Kitab ataupun suratul Fatihah, ataupun ada yang panggil Fatihatul Kitab. Semua betul, ya. Surah Ghafir kita tengok, kalau Quran bercetak muka surat 467. Ya, perempuan ataupun tuan-tuan yang ambil Quran 467. Ni surah ni jarang kita tengok tuan-tuan ya, sebab dia termasuk, dia panggil surah-surah Hawamim. Hawamim tu maknanya surah yang mula dengan ha dan mim. Ya, dalam Quran ada 7 surah. Ya, ada 7 surah yang mula dengan huruf ha dan mim. Bermula dengan surah Ghafir ni, ya, surah Ghafir. Kemudian kita ada surah yang kedua, surah apa? Surah yang kedua surah 41 Fussilat. Ya, kemudian ada surah Asy-Syura, ya. Kemudian kita ada surah Az-Zukhruf, ya, 43, 44 Ad-Dukhan, 45 Jasiyah, 46 surah Al-Ahqaf. Jadi ada 7 surah. Surah 40 sampai surah 46. Surah-surah Hawamim. Hawamim tu jamak bagi ha mim. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ha mim, ya. Surah-surah yang biasanya bermula dengan huruf-huruf potong ni. Alif lam mim, alif lam ra, ya. Kebanyakannya surah Yasin, Toha, ha mim. Kebanyakannya adalah surah-surah yang turun masa Nabi masih berada di Mekah. Ya, kita panggil surah dia surah Makkiyah. Surah Makkiyah, surah Mekah, kebanyakan perbincangannya tentang persoalan akidah. Ya, persoalan akidah, maknanya persoalan yang berkait dengan persoalan tauhid sebagai contoh. Ya, cuma kalau kita sebut tauhid, dia merujuk kepada tauhid ni persoalan ya tentang ketuhanan, keesaan Allah. Tapi kalau kita tengok dalam buku-buku anak kita, ya, buku sekolah rendah antaranya, ya, even buku sekolah agama, bila disebut tauhid, dia cerita juga tentang Allah, tentang Rasul, malaikat. Tak tepat tuan-tuan. Kalau tauhid, dia hanya berkenaan dengan keesaan Allah. Tapi kalau cerita tentang beriman kepada Nabi, kepada Rasul, kepada kitab, ya, kepada malaikat, kepada hari kiamat, ya, qada dan qadar, itu kita panggil akidah. Jadi yang lebih tepat bukan tauhid, dia akidah. Tauhid tu salah satu daripada cabang akidah, ya. Jadi persoalan yang berkait dengan persoalan ayat-ayat atau surah yang turun di Mekah masa Nabi masih berada di Mekah, ya, adalah persoalan tauhid, ya, dan persoalan rukun iman yang lain. Maknanya senang ceritanya cerita rukun iman lah. Ya, sama ada cerita tentang kitab. Cuba tu tengok ayat ni. Ya, selepas daripada hak mim. Apa makna hak mim? Tak payah bagi makna. Ya, Al-Imam As-Suyuti dalam kitab tafsirnya menyebut, ya, alif lam ra, alif lam mim, Yasin, Toha, hak mim, Allahu a'lamu bimuradihi, ya, bizalika. Maknanya Allah yang Maha tahu apakah sebenarnya yang dimaksudkan dengan huruf-huruf ni. Ini adalah kaedah Allah untuk menarik perhatian para syu'ara.
Syu'ara tu maknanya para penyair, ya. Jadi orang Mekah ni kebanyakan mereka bahasa Arabnya tinggi. Maknanya Quran yang turun mereka boleh faham. Cuma mereka tak nak beriman, ya. Macam kita orang Malaysia tuan-tuan, bahasa Arab bukan bahasa kita, ya. Pelajar-pelajar di sekolah pun walaupun dapat A1 bahasa Arab sampai SPM contoh, ya, daripada darjah 1 dia belajar sampai darjah 6 di sekolah kafar, masuk tingkatan 1 belajar lagi bahasa Arab komunikasi sampai tingkatan 3, masuk tingkatan 4 bahasa Arab tinggi, tingkatan 5 bahasa Arab tinggi, ambil SPM anak-anak kita dapat A1. Tetapi ya, bolehlah bahasa Arabnya kita kata boleh-boleh ajalah, ya. Tapi kalau kita suruh dia baca Quran terjemahkan tak boleh tuan-tuan. Itu sampai tingkatan 5 SPM. Ini kan pula kita yang tak ada latar belakang bahasa Arab, sebab bahasa Arab bukan bahasa kita, ya. Jadi kalau di sekolah tingkatan 1 sampai tingkatan 3 tu bahasa Arab komunikasi, fokusnya kepada nak bercakap, ya, bukan nak memahami Al-Quran, bukan sangat, ya. Tapi kalau tingkatan 4, tingkatan 5, itu level bahasa Arabnya lebih tinggi, kita panggil bahasa Arab tinggi, ya. Tuan-tuan sekali-sekali tengok subjek yang anak tuan-tuan ambil. Kalau dia form 3 bahasa Arab komunikasi, ya, itu lebih kepada perbualan, ya, percakapan. Tapi kalau tingkatan 4, tingkatan 5, bahasa Arabnya lebih tinggi dan, ya, dia lebih menjurus kepada memahami Al-Quran. Tapi 2 tahun tak cukup tuan-tuan, ya. Sebab tu pelajar-pelajar sekolah agama masuk universiti, masuk matrik contoh, matrikulasi, ya, di UIA, di Akademi Islam sebagainya, belajar lagi bahasa Arab. Masuk tahun 1, ya, tahun 2, tahun 3 masih bahasa Arab ambil lagi, ya. Kerana apa? Sebab bahasa Arab ni luas, dia bahasa Al-Quran, ya. Jadi kalau ada orang buat kursus, katalah di masjid tuan-tuan ada kursus memahami Quran 2 minggu dapat, bohong tuan-tuan, 2 minggu tak boleh tuan-tuan. Anak tuan-tuan 6 tahun sekolah rendah belajar bahasa Arab, 5 tahun sekolah menengah pun tak ke mana lagi. Tapi asasnya alhamdulillah baguslah, ya. Tapi maknanya untuk masuk universiti kena ambil lagi, ya, kena ambil lagi bahasa Arab, ya. Tahun 2 masih ambil lagi, even tahun 3 masih ambil lagi tuan-tuan. Kerana apa? Kerana bahasa Arab ni luas, bahasa, ya, bahasa Quran, bahasa agama, ya. Dan sudah tentu, ya, dia punya perkataan, istilah, ya, ungkapan-ungkapan yang Allah kemukakan dalam Quran tu tinggi maksudnya. Tapi para penyair Arab dia pandai, ya, dia faham, ya. Sebab itu apabila Allah turunkan Al-Quran, Allah gunakan perkataan atau ungkapan yang mereka jarang dengar. Contoh, Allah gunakan alif lam mim, alif lam ra. Jadi bila para penyair dengar, dia rasa apa benda ni, mereka tak pernah dengar, ya. Mereka biasa dengar bahasa Arab tapi tak pernah dengar huruf muqatta'ah, huruf potong, tak pernah dengar. Jadi bila tak pernah dengar, dia looking forward, dia memang, ya, dia eager untuk dengar. Dia kata apa benda ni, mari kita dengar. Mereka nak dengar. Allah pun sebut, ya, Nabi bacakan tanzilul kitabi minallahil azizil alim. Jadi oleh kerana surah ni turun di Mekah, turun ketika Nabi masih berhadapan dengan kafir Quraisy, maka kontennya, ya, dia punya konten dia punya subjek matternya, ya, benda yang dibincangkannya adalah persoalan, ya, tauhid, persoalan Alkitab. Ini cerita kitab, sebab dia salah satu rukun iman, ya. Kalau kita kata rukun iman ada berapa tuan-tuan? Ada berapa rukun iman? 5 ke 6? Ada 6. Pertama tauhid lah, ya. Pertama tu tauhid, beriman, percaya kepada keesaan Allah. Yang itu dah fail lah tuan-tuan. Kafir Quraisy sebab dia percaya kepada Allah. Kalau kita tanya dia, ya, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard, kalau kamu wahai Muhammad bertanya kepada orang kafir Quraisy, man khalaqas samawati wal ard, siapa yang cipta langit, siapa cipta bumi, agaknya apa dia jawab? La yaqulun Allah, pasti mereka jawab Allah. Kalau kita tanya siapa cipta matahari dan bulan, la yaqulun Allah, pasti mereka kata Allah, ya. Tetapi apabila mereka beribadah, mereka tak sembah Allah yang esa, ya. Nabi ajak mereka untuk bertauhid, tak mau dia, tetap juga sembah Lata, Uzza, Manat, ya. Apa lagi, ya. Kita kata yang di Bukit Safa dan Bukit Marwah, ya, Isaf dan Nailah. Di sekeliling Kaabah aja tak kurang 360 berhala yang besar-besar, ya. Tu belum yang kecil-kecil lagi tuan-tuan, yang ada di rumah. Macam kita tengok orang Hindu, orang Buddha, ya, di tokong dia dah ada berhala besar-besar, dalam kereta pun ada berhala, di rumah dia pun ada tuan-tuan,
Ya, nak tunjuk bahawasanya mereka memang dikelilingi oleh berhala. Tetapi kalau kita tanya dia, siapa cipta dia? Allah. Siapa turunkan hujan? Allah. Ya, siapa bagi rezeki? Allah. Dia percaya. Tetapi bila dia sembah, dia tak sembah Allah yang esa. Jadi lain dia cakap, lain dia buat. Ya, mak kita kata cakap tak serupa bikin, kita kata. Kemudian beriman kepada malaikat, ya, mereka tak percaya. Beriman pada rasul, tak percaya. Beriman kepada kitab. Ini cerita kitab, tanzilul kitab, penurunan alkitab ini, ya. Oleh kerana konteksnya Nabi Musa, Nabi Muhammad, maka kitab di sini makna Al-Quran. Kalau kita cerita Nabi Musa, Alkitab, Taurat. Kalau kita cerita Nabi Isa, kitabnya Injil. Tapi kalau cerita Nabi Muhammad di Mekah, Alkitab bermakna Al-Quran. Jadi penurunan Al-Quran itu minallah, datang daripada Allah. Al-Aziz, sifat Allah Al-Aziz, maha perkasa. Al-Alim, maha tahu. Apa beza dia, tuan-tuan? Al-Aziz makna Allah maha perkasa. Allah boleh buat apa saja. Allah boleh cipta, ya, apa saja. Allah menguasai, ya, kerajaan langit dan bumi. Lahu mulkus samawati wal ard. Bagi Allah itu kerajaan langit dan bumi. Allah kuasai semua. Wa ma bainahuma, dan apa yang di antara kedua-duanya. Antara langit dengan bumi semua Allah juga. Ya, Allah yang menguasai. Jadi maknanya Allah lah yang menguasai mulkihi, kerajaannya. Dan Allah itu boleh buat apa saja. Allah boleh buat apa saja. Sebab Allah Al-Aziz, maha perkasa. Tetapi Allah Al-Alim, Allah maha tahu, ya, tentang hamba-Nya, ya. Azizun, ya, azizun bi mulkihi, ya, wa alimun, ya, wa alimun li khalqihi. Jadi mana Allah ni azizun li mulkihi wa alimun bi khalqihi. Jadi maknanya Allah ni maha menguasai kerajaannya, langit bumi dan di antara kedua-duanya, dan Allah ini maha tahu tentang hamba-hambanya. Allah maha tahu. Sebab tu Allah bagi kita solat 5 waktu. Tuan-tuan ingat malam Isra', ya, ni bulan Isra' Mi'raj, ketika Nabi SAW bertemu dengan Allah, ya, Allah bagi apa, tuan-tuan? Ya, Allah bagi satu anugerah namanya solat. Ya, solat yang pada mulanya 50 waktu, akhirnya menjadi 5 waktu. Ketika masih 5 waktu, ya, Nabi Muhammad turun bertemu dengan Nabi Musa di langit yang kelima. Ya, langit yang ke-6, ya, langit yang ke-6. Kelima Nabi Harun, ke-6 Nabi Musa. Tuan-tuan tahu kan ada 7 langit. Ya, ada sab'a samawat. Kita baca suratul Muluk, ya, kejap lagi lepas Isyak baca. Ya, allazi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Dialah Allah yang telah mencipta, ya, mencipta 7 lapisan langit. Tibaqa, ya, tibaqa maknanya yang berlapis-lapis, satu demi satu demi satu, ada 7 langit. Ya, setiap langit ada nabi yang duduk di situ. Langit pertama Nabi Adam, ya. Langit yang kedua Nabi Yahya dan Nabi Isa. Ya, langit kedua ada 2 orang rasul, Nabi Yahya, Nabi Isa. Kerana masa di dunia dulu, masa mereka hidup bersama satu zaman, dan mereka adalah apa? Hubungan anak saudara dengan bapa saudara. Maknanya Nabi Isa tu anak saudara kepada Nabi siapa? Ya, Nabi Yahya. Ataupun Nabi Yahya bapa saudara kepada Nabi Isa. Mereka ada hubungan keluarga. Duduk di langit yang kedua. Langit yang ketiga Nabi Yusuf. Langit yang keempat Nabi Idris. Langit kelima Nabi Harun. Langit keenam Nabi Musa. Langit ketujuh Nabi Ibrahim. Usah ulang balik. Lepas tu kita test tengok hafal ke tak. Boleh, tuan-tuan? Ya, yang pertama Nabi Adam. Ingat, ya, Nabi Adam alaihissalam. Langit kedua ada 2 rasul kan, Nabi Yahya dan Nabi Isa. Ya, ada hubungan keluarga. Langit ketiga Nabi Yusuf. Ya, Nabi Yusuf ketiga. Langit yang keempat, ya, Nabi Idris. Ya, langit yang keempat. Langit yang kelima Harun, abang Nabi Musa. Langit yang keenam Musa, adik dia, tapi dia dulu jadi rasul. Kedudukan dia lagi tinggi. Musa atas, Harun bawah. Ya, Musa nombor 6. Akhir sekali Nabi Ibrahim. Try sekali lagi, tuan-tuan. Nombor 1 Nabi Adam. Nombor 2 Yahya dan Isa. Ya, tuan-tuan yang salin lah. Ya, yang apa kita panggil, ya, yang boleh ingatlah. Ya, nombor 1 Adam, nombor 2 Yahya dan Isa, nombor 3 ya Yusuf, nombor 4 Idris, nombor 4 ya Idris, ya. Nombor 5 Harun, nombor 6
Musa. Nombor 7 Ibrahim. Okey, dah hafal dah. Siapa dapat hafal, siapa boleh bagi tahu, boleh balik terus, tak payah tunggu isyak tuan-tuan. Balik rumah terus, ya. Sebab pelajaran dah khatam dah, ya, dah dapat A dah tuan-tuan. Ya, boleh try balik, ya. Langit pertama Nabi Adam, tu tak payah tanya, semua orang ingat. Langit pertama Nabi Adam. Langit kedua ada 2 rasul, siapa dia? Yahya dan Isa. Yahya dan Isa. Ingat, Y-I, Yahya dan Isa. Langit ketiga Y lagi, Y, Nabi Yusuf. Langit keempat I balik, I, Idris. Langit yang keempat Idris. Langit kelima Nabi Harun. Ingatlah, bila dah ingat Nabi Harun, nombor 6 ingatlah abang adik dia Nabi Musa. Paling tinggi sekali Nabi Ibrahim. Ya, okey. Dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, ini riwayat daripada Jabir bin Abdullah. Ya, Jabir ada riwayat, Anas bin Malik riwayat. Hadis Isra Mi'raj ni tuan-tuan, dia termasuk hadis-hadis yang tak ada khilaf lah. Dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, At-Tirmizi, Ibnu Majah, An-Nasa'i, ya, semua, ya, para ulama hadis dalam kitab-kitab mereka menukilkan atau menakalkan, menceritakan tentang cerita Isra Mi'raj. Memang tak ada khilaf, semua setuju tuan-tuan. Yang berbeza hanya tarikhnya, tarikh bila berlaku, ya. Tapi dari segi betul ke tidak, tak ada khilaf, semua setuju, semua sepakat tuan-tuan, ya. Dan dari segi kedudukan, kebanyakannya tak ada khilaf. Langit pertama Adam, langit kedua Yahya Isa, langit ketiga Yusuf, langit keempat Idris, kelima Harun, keenam Musa, ketujuh Ibrahim. Tak ada khilaf, insya-Allah semua setuju. Ya, adalah sikit-sikit yang kata sikit ada beza, tapi kebanyakannya setuju. Ya, kita kata majority setuju. Dan dalam cerita Isra Mi'raj, tuan-tuan tahu, ya, ketika naik ke langit yang ke-7, ya, setiap kali Nabi Muhammad naik ke setiap langit tu, Nabi Jibril yang menemani Nabi Muhammad akan memperkenalkan. Dia introduce Muhammad, inilah Adam, inilah Muhammad. Jadi mereka pun, ya, bertanya khabar, masing-masing bertegur sapa dan bertanya khabar. Kemudian Nabi pun naik ke langit yang kedua, jumpa Yahya Isa. Ketiga, jumpa Yusuf. Ketika bertemu dengan Yusuf alaihissalam, ya, tidak ada riwayat yang menyebut Nabi memuji ketampanan Yusuf, tak ada. Ya, kebanyakan kalau tuan-tuan tengok riwayat, tak ada cerita Nabi Muhammad puji ketampanan Yusuf. Sedangkan tuan-tuan tahu Nabi Yusuf ni handsome tak tuan-tuan? Nabi Yusuf handsome tak? Semua orang kata handsome. Ya. Tapi ketika naik ke langit yang berapa tadi? Ketiga tadi, ya, jumpa Yusuf, Nabi Muhammad tidak puji tampannya Yusuf. Sebab apa agaknya dia tak puji tuan-tuan? Sedangkan semua orang kata dia handsome. Pasal apa agaknya? Apa jawapan yang paling mudah? Pasal apa tak puji? Ya, pasal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling handsome tuan-tuan. Ya, kita dah sebut banyak kali dah. Orang perempuan biasa kalau mengandung, kalau doktor bagi tahu anak dalam kandungan lelaki, dia akan start baca surah Yusuf. Tapi dia lupa baca surah Muhammad tuan-tuan. Tuan-tuan faham tak mesej Ustaz? Yang paling handsome, ya, Nabi Muhammad, tapi dia tak baca surah Muhammad. Dia baca surah Yusuf. Itu yang anak tahu apa handsome tuan-tuan. Ya. Itu logik mudah tuan-tuan. Ya, simple logik. Ya. Jadi maknanya kita, ya, patutnya baca seluruh Quran lah. Sebab dalam surah Quran tu ada surah Yusuf, surah Muhammad, ya, surah apa kita panggil, ada surah-surah 10, surah Yunus, 11 surah Hud, 12 Yusuf, semua surah-surah tu ada. Ya, jadi maknanya jangan fokus pada Yusuf saja. Dan kalau kita baca surah Yusuf dengan tujuan anak kita handsome saja, kita sudah silap tuan-tuan. Kerana tujuan membaca surah Yusuf bukan nak anak tu handsome sahaja. Dia nak minta anak handsome tak salah. Tetapi fokus surah Yusuf adalah kesabaran Yusuf. Ya, surah Yusuf tu tuan-tuan, ya, cerita tentang peribadi Nabi Yusuf tu ialah kesabaran dia. Ialah ketahanan mental dia. Cuba tuan-tuan bayang, umur 9 tahun dah kena campak dalam perigi, duduk sorang-sorang. Ya, kemudian ditangkap oleh para peniaga, jual di pasar hamba, umur 9 tahun tuan-tuan. Kemudian duduk sebagai anak angkat di rumah seorang menteri kanan. Ya, menteri kanan negara Mesir pada masa itu, negeri yang asing, dia orang Palestin, duduk di Mesir. Cuba tuan-tuan bayang. Ya, jadi dipelihara pula, ya, oleh menteri dan isterinya sampai umur lebih kurang 19 tahun berlaku fitnah. Ya, dia dituduh, ya, buat benda tak elok kepada isteri menteri yang merupakan mak angkat dia.
masuk penjara tuan-tuan, hampir 10 tahun duduk penjara. Cuba tuan-tuan bayang, ya, dah lah kena buang oleh keluarga, ya, kena jual di pasar hamba, kemudian duduk rumah istana, alhamdulillah, ya, eloklah hidup dia, makan cukup, ya, tapi kena fitnah pula, masuk penjara tuan-tuan. Maknanya penjara ni dia sinonim dengan orang jahat, bukan tuan-tuan? Sebab sejarah Al-Quran membuktikan, ya, dan dalam kehidupan kita ni terbukti orang yang masuk penjara bukan semua jahat. Ada yang difitnah, ya, di mana-mana di dunia ni, di Mesir, ya, kita tengok tokoh-tokoh para ulama, ya, di Syria, di Iraq, di mana tuan-tuan boleh sebut, hatta, ya, di Nusantara kita ni pun, ya, tokoh-tokoh pendakwah, ya, orang politik sebagai contoh, dan juga, ya, dan juga tokoh-tokoh para ulama, ya, mereka ditangkap, ya, dituduh dengan tuduhan yang tidak berasas. Mereka tak buat tuan-tuan. Ramai, kalau nak sebut ramai tuan-tuan, ya. Jadi sebahagian mereka meninggal dalam penjara. Imam Abu Hanifah ditangkap, ya, masuk penjara, disebat setiap hari sampai meninggal dunia tuan-tuan. Kita nak kata Abu Hanifah orang jahat? Tak boleh, ya. Kita kata orang baik mesti meninggal di medan jihad, perang, ya, lawan dengan musuh. Abu Hanifah duduk dalam penjara tuan-tuan, tak lawan dengan musuh, ya. Musuh dia adalah raja yang kejam, adalah sultan yang tidak berlaku adil kepada rakyatnya. Cuba tuan-tuan bayang. Maknanya penjara tidak sinonim dengan kejahatan, ya, tetapi penjara sinonim dengan kesabaran. Jadi cerita Nabi Yusuf cerita sabar. Cerita Nabi Yusuf cerita seorang lelaki yang boleh bertahan godaan perempuan, ya. Kalau dia cantik, dia handsome saja tak cukup tuan-tuan, tapi imannya tinggi. Cuba tuan-tuan bayang, dipujuk, dirayu, ya, oleh perempuan bangsawan yang cantik rupawan, ya. Kalau setakat bangsawan tapi tak cantik, tak rupawan, tak adalah sangat tuan-tuan, tapi ada belaka package lawanya, ya, dengan apa kita panggil pengalamannya, dengan cantiknya, apa lagi tuan-tuan nak, semua package. Tapi dia boleh bertahan. Orang muda umur 19 tahun tuan-tuan, ya, nafsu tengah memuncak, kita kata dia boleh bertahan. Hebat Nabi Yusuf. Sebab itu bila kita baca surah Yusuf, kita baca surah Yusuf dengan harapan mudah-mudahan kita yang baca, anak yang duduk dalam kandungan, dan anak-anak yang telah dilahirkan jadi orang macam Nabi Yusuf. Bukan handsome saja, ya, tetapi sabar orangnya, orang yang sangat, ya, boleh bertahan walaupun diuji dengan apa kita panggil, ya, dengan apa ni, godaan wanita-wanita bangsawan. Tu cerita Yusuf, ya. Jadi surah Muhammad, perempuan di belakang jangan lupa, surah Muhammad pun kena baca, ya. Okey, Nabi Ibrahim tak banyak mempersoal tentang Nabi. Dia bagi nasihat kepada umat Nabi Muhammad. Tapi langit yang ke-6 Nabi Musa, ya, banyak tanya tuan-tuan, ya, berapa, apa dapat, apa Allah kata, ya, ada dialog, ya. Dan kita tahu, ya, bahawasanya umat Muhammad yang dipertanggungjawabkan untuk solat paling banyak. Nabi Musa hanya 2 waktu, setiap waktu 2 rakaat. Nabi Musa tuan-tuan, ya, yang umatnya cukup ramai. Tapi kita 5 waktu. Dalam 5 waktu ada 4 rakaat. Maghrib 3, isyak kan 4 tuan-tuan, ya, subuh 2 balik, ya, maghrib apa ni, zuhur asar 4 balik. Jadi sebab itu layak kita masuk syurga lebih awal, kerana solat kita saja lebih daripada umat terdahulu. Itu antara sebabnya tuan-tuan, ya. Jadi Allah nak buat, Allah ni aziz, Allah nak buat, ya, manusia ni macam mana pun boleh, tetapi Allah Maha tahu, ya. Allah tahu bahawasanya cukuplah 5 waktu, sudahlah, ya. Itu ayat yang kedua. Ayat yang ketiga, sifat Allah ghafiriz zambi. Allah ini yang Maha mengampun dosa tuan-tuan. Wa qabilit taub, dan Allah ini Maha penerima taubat. Ini package tuan-tuan, ya. Allah Maha menerima taubat dan Allah Maha pengampun. Maknanya sebesar mana pun dosa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang terlanjur kita tuan-tuan, kalau kita datang di hadapan Allah dengan taubat, mudah-mudahan Allah terima. Sebab Allah ni Ghafiriz Zambi. Sebab tu nama surah ni pun Ghafir, Allah Maha pengampun tuan-tuan. Tapi tuan-tuan janganlah kata tak apa Ustaz, kita buat dulu, esok-esok taubat, ya, kita Allah tak boleh. Itu take for granted namanya tuan-tuan, tak boleh tuan-tuan, ya. Ketawa Tuan Haji, ya. Sebab apa tuan-tuan? Sebab memang banyak orang kata begitu. Allah ni Maha pengampun, ya. Kita buat dulu, ya. Esok-esok kita dah tak larat nak buat dah, kita taubatlah. Tak boleh tuan-tuan. Sebab bimbang takut umur kita tak panjang. Ya, bimbang takut. Kalau tuan-tuan ada kautim dengan malaikat maut, tak ada hal. Masalahnya kita tak boleh nak kautim tuan-tuan. Nabi-nabi dan rasul pun tak boleh kautim. Ya, ini kan bulat kita. Jadi Allah Maha pengampun, ya. Allah Maha penerima taubat.
Tetapi kalau kita buat dosa, kita tidak taubat, Allah syadidil iqab. Allah ini maha keras, ya, maha hebat dia punya hukuman dia. Syadid di sini makna musyaddid, ya. Allah ni maha keras dari segi hukuman. Makna kalau kita tak taubat, kita sampai ke sudah, tunggu Allah punya azab, tuan-tuan. Kalau dosa berkaitan dengan kita ukul, ya, ukuk walidain, ya, ukukul walidain, maknanya durhaka pada mak bapak, itu tak payah tunggu di akhirat, dunia pun dah kena, tuan-tuan. Ya. Orang Melayu biasa dengan, ya, biasa dengan legenda. Legenda siapa? Si Tanggang. Semua kita tahu. Ya, tak hormat pada mak dia, tak mengaku tu mak dia. Tengok Allah buat macam mana, tuan-tuan. Itu cerita Melayu lama. Ya, konteks moden pun sama juga, tuan-tuan. Ya, kita tengok banyak, ya. Bukan dalam masyarakat Melayu kita saja, ya, tetapi masyarakat Nusantara di Indonesia ada malin kundang. Sama, tuan-tuan, derhaka pada mak ayah, mak lah terutamanya. Ya, kita tengok apa yang berlaku. Ya, mereka disiksa, diazab oleh Allah sejak di dunia lagi. Kerana Allah ini syadidil iqab. Tetapi kalau kita minta ampun dengan Allah, kita bertaubat, ya, maka zid taul. Allah ini maha besar kurniaannya. Ya, sebab tu, tuan-tuan, bila kita nak minta, minta dengan Allah. Minta dengan manusia, dia bagi lebih kurang je, tuan-tuan. Ya, macam kita lah, ya. Kita jumpa dengan bos kita, ya. Ataupun tuan-tuan pergi mana-mana institusi kewangan, tuan-tuan nak buat financing, ya, buat financing, tuan-tuan, ya, Islamic financing. Sebab dalam Islam dia tak ada Islamic loan. Ya, selalu kita duk sebut Islamic loan. Dari segi istilah syariah tak kena. Sebab dalam Islam, ya, kalau kita buat loan, buat pinjaman, kita tak boleh ambil manfaat. Ya, macam kita lah pinjam duit kawan. Kita kata malam ni, ya, ada nak pergi singgah kedai pula tadi, ya, tadi isteri minta tolong beli ini, ya. Kita kata tapi itulah tak buat duit pula, nak pinjam duit boleh? Ya, kita kata boleh. Berapa nak pinjam? Dalam RM50? Boleh, tak ada masalah. Besok saya pulangkan, ya. Dia kata besok boleh pulangkan, ya, tapi takkanlah RM50 juga, tambahlah sikit. Dia kata, ya, tambah sikit itulah riba, tuan-tuan. Jadi maknanya bila kita pinjam duit pada orang, walaupun kita bayar secara bertangguh, ya, kita bayar besok, bertangguh lah tu. Ya, kita tak boleh ambil apa-apa manfaat, keuntungan tak boleh. Ya, tak boleh sedikit pun. Panjang dah kita boleh cerita tu bab muamalat, ya. Tapi macam biasalah, tuan-tuan, Quran ni, tuan-tuan, tadabbur ni dia tapau semua, tuan-tuan. Akidah, syariah, bab apa ni, bab sukan, bab history, bab sejarah, semua dia tapau. Ya, tu seronok apa ni mengajar Quran ni. Pasal kita boleh tapau apa-apa bab je, politik boleh, ekonomi boleh, dia masuk semua. Sebab Quran adalah panduan umum untuk semua umat manusia setiap zaman, tuan-tuan, ya. Terutamanya zaman kita lah. Sebab cerita umat dulu, tapi pengajaran untuk kita. Okey, ya. Kalau kita pergi mana-mana institusi kewangan buat financing tak ada masalah. Kita pinjam, ya. Kalau pinjam tak boleh ambil manfaat. Ya. Sebab itu bank tak boleh bagi pinjaman, tapi bank boleh bagi pembiayaan. Nak beli kereta, kita bagi tahu bank, cek bank, saya nak beli satu kereta, berapa harga? 250,000. Ya, boleh tak saya nak buat apa ni, apa kita panggil, ya, nak buat kira bicara dengan bank. Bank kata tak apa, kita boleh biayai, kita boleh finance awak punya pembelian. Dia beli 250,000, dia jual balik dengan kita berapa, tuan-tuan? Ya, pinjam 200, bukan pinjam, financing 250,000, bayar balik silap 500,000, tuan-tuan. Ya, kalau tak setuju cari bank lain. Ya, dia kata, ya, sini ramai orang nak buat financing, kalau tak setuju sudah. Ya, keras dia cakap, tuan-tuan. Kita pun tak apalah, 500,000 pun 500,000 lah. Ya, itulah masalahnya, tuan-tuan, sampai ketua tak boleh bayar. Ya, jadi apa yang berlaku? Yang berlaku ialah dia ambil keuntungan. Boleh ke ambil? Boleh. Ya, cuma para ulama dalam bidang kesufian, Imam Al-Ghazali kata, bila kita jual barang, bila kita buat financing sebagainya, kita tak boleh ambil untung lebih pada 33%. Ini ulama sufi kata. Nasib baik ulama sufi, tuan-tuan. Kalau ulama fiqh kata, seronok kita. Ya, bank mesti marah ustaz lepas ni. Ya, mesti dia ambil ustaz jadi dia punya apa kita panggil, ya, dia punya penasihat. Ya, bank, ya, dia cuba pengaruhi kita. Banyak pendapat ulama lain. Memanglah, tuan-tuan, kalau nak cerita pendapat ulama banyak. Ya, tapi kita melihat kepada semua ulama, ya, dalam bidang fiqh, dalam bidang tasawuf, kesufian dan sebagainya, baru kita dapat kesimpulan yang baik. Okeylah, ya. Pergi bank buat financing 250,000, ya, dia akan bagi 250,000. Dengan Allah lain, tuan-tuan. Allah ni, tuan-tuan, kita minta sesuatu, Allah bagi lebih.
Contohlah, ya, Ustaz bagi contoh yang mudah. Anak kita masa trial exam, anak lelaki lah. Anak perempuan tak ada hal sangat tuan-tuan, dia rajin. Anak lelaki ni dia pandai tapi dia malas sikit. M tu besar tuan-tuan, M besar, M malas nama dia. Ya. Jadi bila ambil trial exam SPM tuan-tuan dapat 5A je. Ya, 5A saja. 5 subjek je dapat A. Ya. Jadi oleh kerana tu kita kata kalau 5A nak masuk UIA macam mana? Nak masuk UM macam mana tuan-tuan? Ya, nak dapat beasiswa GPA macam mana? Tak boleh. Ya. Kita kata abang kena belajar rajin sikit. Ya, trial exam ni ya, itu sebagai asas untuk kita melihat kita punya kita panggil kita punya tahap tu kat mana. Jadi 5A kita pun bangun malam, ya Allah anak aku ni 5A je trial. Kalau boleh dalam exam SPM ni dapat dalam 7A, alhamdulillah. 7A tu selamatlah kita kata, ya. Anak kita belajar macam biasa, rajin juga, ya. Kita harap sangat anak dapat 7A, bangun malam. Even masa anak ambil exam tuan-tuan, kita puasa tiap-tiap hari. Setiap subjek yang anak kita ambil tu kita puasa, kita bangun malam, kita sedekah dan sebagainya supaya anak kita tu berjaya. Bila tiba keputusan SPM keluar, anak kita trial dapat 5. Masa kita doa pada Allah minta 7. Ya. Bila SPM keluar dapat berapa tuan-tuan? Ya, dapat berapa? Agak-agaklah dapat berapa tuan-tuan, ya? Dapat kurang pada 7 ke lebih pada 7? Lebih pada 7 Allah bagi. Kita minta 7, Allah bagi 9 tuan-tuan. Kerana Allah ini sifat dia Zittaul. Allah ini pemberiannya, anugerahnya maha hebat. Minta sikit dapat banyak tuan-tuan. Dengan manusia minta sikit dapat sikit. Macam tadi orang nak pergi beli barang tadi, lupa nak bawa dompet. Dia minta RM50, kawan tu kata kalau saya bagi 100 boleh tak? Tak pernah dengar lagi orang macam tu tuan-tuan. Minta 50 dia bagi 100. Tak pernah dengar. Ya. Dekat bank tuan-tuan, kita minta 250,000, bank kata kalau kita orang bagi 300 boleh? Tak pernah dengar tuan-tuan. Bagi tahu ustaz kalau bank mana, bagi tahu. Pagi besok ustaz pergi bank tu. Tak mahu dia tuan-tuan. Ya. Tapi dengan Allah Subhanahu Wa Taala kita punya level 5A, minta 7, 9 Allah bagi. Kerana Allah ni Zittaul. Sambung dia. La ilaha illahu. Tidak ada yang berhak disembah melainkan Allah. Sebab tu kalau nak minta dengan Allah. Kerana Allah ni tuan-tuan, ya, 24/7. Allah ni 24 jam available. 7 hari seminggu, tak ada cuti, ya. Tak ada hari wilayah Allah, tak ada tuan-tuan. Kita ada hari cuti. Ya, tadi ustaz pergi ke KL tadi, ya. Sebab ada hal kita nak pergi Kuala Lumpur, nak pergi buat urusan lah. Ya, tak terfikir hari ni hari wilayah sebab kita duduk Selangor. Tutup pejabat. Ustaz kata apa hal tutup pejabat? Patutlah parking senang hari ni tuan-tuan. Ya, rupanya cuti wilayah. Allah Subhanahu Wa Taala tak ada cuti. Sebab Allah ini kita baca dalam ayatul kursi, Allah ini la ta'khuzuhu sinatun wala naum. Allah ni jangan kata naum, sinah pun tak ada tuan-tuan. Jangan kata tidur, ngantuk pun tidak. Kita menguap manjang tuan-tuan. Ya, sepanjang ustaz ceramah ni berapa kali dah tuan-tuan menguap? Minimum 3 kali. Itu memang biasa tuan-tuan. Kalau standard tuan-tuan menguap 3 kali, itu tempat lain pun sama. Tapi kalau tuan-tuan menguap sampai 5 kali, tu rekod tuan-tuan. Itu rekod baru sukan Olimpik tuan-tuan, ya. Okey, ya, balik pada cerita tadi. Maknanya Allah Subhanahu Wa Taala tempat kita mohon kerana Allah Maha mendengar. Allah ni As-Sami', Allah ni Al-Aziz, Allah ni Al-Alim, semuanya untuk Allah tuan-tuan. Jadi kita minta lah Allah dengar. Bangun malam, ya, waktu duha, waktu zuhur, lepas sembahyang, waktu naik kereta, bila-bila pun Allah Maha dengar. Ya, dan Allah tak pernah tidur. Jangan kata tidur, mengantuk pun tidak. Tapi kalau tuan-tuan tengok Tuhan orang Buddha dan Kristian dan juga Tuhan Hindu. Tuan-tuan pernah tengok Buddha kan? Ya, tuan-tuan pergi kuil Buddha contoh. Cuba tuan-tuan tengok Tuhan dia tuan-tuan. Ya, Tuhan dia macam mana keadaannya? Yang duduk pun banyak tuan-tuan, sitting Buddha nama dia. Yang baring, sleeping Buddha pun ada tuan-tuan. Tuan-tuan biasa dengar kan? Ya, Tuhan dia sleeping. Bila Tuhan dia sleeping mana apa tuan-tuan? Kita bercakap tak dengar dia. Ya, dia ada telinga tak boleh dengar, ada mata tak boleh tengok, ada mulut tak boleh bercakap. Kalau macam itulah Tuhan tuan-tuan, dia bukan Tuhan tu. Tuhan 24 jam. Tuhan 7 hari seminggu kita kata, ya. Sebab Tuhan ni la ta'khuzuhu sinatun wala naum. Tapi kalau kita pergi tengok apa yang berlaku di kuil, ya, di kuil di temple, Tuhan mereka ada yang tidur, ada pejam mata, ada macam-macam tuan-tuan. Itu bukan Tuhan. Itu adalah gambaran, image, ya, yang digambarkan oleh manusia terhadap Tuhan mereka. Tak betul tuan-tuan. Itu cerita dia. Okey, ya. Kita tengok apa lagi sambung dia, ya.
ilaihil masir, kepada Allah lah tempat kita kembali. Masir, al-masir mana al-marji', tempat kembali tuan-tuan. Ma yujadilu fi ayatillah, tidak ada yang berjidal, tidak ada yang berdebat ya pada perkara-perkara yang Allah turunkan dalam ayat-ayatnya, illal ladzina kafaru, melainkan orang kafir. Orang kafir ni tuan-tuan debat saja, sebab orang kafir Quraisy ni mereka ahli bahasa. Ya, cuba tuan-tuan tengok orang yang pandai bercakap ni tuan-tuan. Oh, ya, berdebat saja. Ya, kita salah cakap, dia tembak kita tuan-tuan. Kita salah bagi fakta, dia tembak kita, ya. Kerana dia pandai bercakap. Orang kafir Quraisy pidatonya handal, syairnya hebat. Sebab itu bila Nabi buat majlis Quran, mereka lawan dengan majlis mereka tuan-tuan. Mereka buat program selari. Nabi Muhammad ajar Quran, mereka ajar cerita-cerita. Ya, 1001 malam, hikayat 1001 malam. Ya, Nabi ada seorang jiran, ya, namanya An-Nadhr bin Al-Haris. An-Nadhr bin Al-Haris jiran Nabi, rumah Khadijah, dekat rumah Khadijah. Dia sanggup pergi ke Al-Hirah. Hirah tu sempadan Saudi dengan Iraq. Dia pergi sana duduk berbulan-bulan tuan-tuan, belajar daripada orang-orang sana tentang cerita hikayat 1001 malam. Cerita orang-orang Arab lama, Ayyamul Arab dia panggil. Jadi apa sebab dia menguasai cerita ni? Sebab bila balik dia nak lawan Nabi. Sebab Nabi cerita tentang Nabi Yusuf, Nabi Sulaiman, Nabi Daud, Nabi Hud, Nabi Saleh dan sebagainya. Dia nak lawan dengan cerita-cerita raja-raja Parsi, ya, yang dulu-dulu, ya, untuk mengimbangi, untuk lawan Nabi punya cerita, dan dia gagal tuan-tuan. Ya, kerana Quran cerita tentang fakta, dia cerita tentang ilusi, dia cerita tentang benda-benda yang dia ada-adakan, made up stories. Mana boleh tuan-tuan, tak boleh lawan Quran. Quran la raiba fi, tidak ada keraguan padanya, hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang takwa, ya. Sebab tu nak jadi takwa baca Quran, tapi bukan baca tajwid dia saja, baca dengan makna supaya kita memahaminya. Kemudian ayat 4 Allah kata fala yaghrurka taqallubuhum fil bilad. Allah kata, wahai Muhammad, umat Islam hidup zaman bila pun, kalau kita tengok orang kafir tuan-tuan, ya, pagi-pagi kalau ustaz datang kuliah subuh lah contoh kan, di mana-mana masjid lah, termasuk masjid tuan-tuan, dalam perjalanan ustaz daripada Kuang sampai sini, tak tahu berapa ramai orang berlari pagi tuan-tuan. Bangun pagi sanggup, ya, mungkin dia bangun lagi awal daripada kita tuan-tuan. Kita belum bangun tahajud dia dah bangun dah, berlari, ya, alhamdulillah sihat badan. Sebahagian mereka adalah orang-orang kafir yang tak pernah sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala, badan sihat tuan-tuan. Kita orang masjid ni tuan-tuan, ya, orang masjid ni biasalah, ya, ada gaut, ya, ada apa kita panggil, ada masalah tekanan darah tinggi, biasalah tuan-tuan. Umur 50, ya, tekanan darah tinggi, ambil ubat darah tinggi itu biasa tuan-tuan. Ya, memang siapa yang tak ambil itu luar biasa, tak tahu apa benda dia makan tuan-tuan, ya, sampai kita kata stabil darah dia, ya. Kemudian kita tengok dia punya kencing manis lah apa, itu biasa tuan-tuan untuk orang kita panggil orang datang masjid. Orang yang tak pernah datang masjid tuan-tuan sihat, ya, boleh pergi sana boleh kemari. Kita kadang nak pergi umrah pun pergi 2-3 kali sebab lutut dah tak kuat, tak boleh buat macam dulu. Tapi kita tengok orang kafir apa dia mereka buat tuan-tuan. Allah kata mereka ini taqallubuhum fil bilad, boleh berjalan utara, selatan, timur, barat, boleh ke mana-mana tuan-tuan, tak ada hal. Pagi-pagi boleh berlari berapa kilometer tak tahu, ya. Kita kadang rumah depan daripada masjid, nak datang masjid pun naik motor juga tuan-tuan. Kadang-kadang anak hantar, sebab parking payah, anak hantar. Bila dah siap kita pun call anak datang ambil tuan-tuan. Punya seronok, punya senang tuan-tuan, ya. Tapi orang kafir taqallubuhum fil bilad, ya. Tapi Allah kata Muhammad, orang beriman, orang Islam hidup zaman mana pun, fala yaghrurka, jangan sampai kehidupan mereka yang rancak, yang aktif ke sana kemari itu menyebabkan kamu terpedaya. Sebab kita akan fikir, kita kata orang tak pernah sembahyang sihat, kami yang sembahyang tak sihat, ya. Tapi bukan ke Islam ni exercise yang paling bagus, sembahyang dan sebagainya. Tuan-tuan jangan tertipu kerana keberuntungan, ya, dan kemewahan yang mereka dapat tu di dunia je tuan-tuan. Bila mereka mati habis, ya. Tapi orang beriman kehidupannya ketika mati baru bermula kehidupan akhirat dia. Sebab tu tuan-tuan bila kita baca ayat ni Allah kata jangan sampai fala yaghrurka, jangan sampai memperdayakan engkau taqallubuhum fil bilad, ya, ke aktifnya mereka ni, ya, pergi atas, pergi bawah, pergi kiri, pergi kanan, ya. Tu cerita dia tuan-tuan, ya. Itulah yang boleh kita cover pada malam ni, 4 ayat.
InsyaAllah ada peluang nanti kita cover lah ayat-ayat yang lain. Sekadar tu, wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Sallallahu Muhammad. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala. La haula wala quwwata illa. La haula wala quwwata. Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahumma ja'alna minat tawabin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadan al-wasilata wal fadilah wa syarafa wa darajatan wa ba'su maqamal mahmud. Innaka la tukhlifu al-mi'ad. La yadurru ma'a ismihi. Dalam al-Qur'an. Wa bin najah. Ya Allah min ibadika as-salihin.